kita bersama pula dengan pengacara popular tanah air, Dato' Aznil Haji Nawawi, berkongsi serba sedikit tentang kepentingan pengambilan vaksin di kalangan warga emas demi kepentingan sejagat, serta pentingnya kegunaan aplikasi MySejahtera. Assalamualaikum Pak Nil. Waalaikumsalam Ria. Sekarang ni dah PKP 3.0 dah pun. Sekarang Pak Nil tengah busy dengan apa? Pak ni busy dengan apa? Duduk di rumah, mana ada sumber yang boleh Pak Nil bantu followers Pak Nil. Pak Nil bekerjasama dengan Emma Fatimah. Kami lancarkan hashtag kita ada kita. Kan kita jaga kita lah untuk isi rumah yang punya masalah dalam kelangsungan hidup. Kerajaan telah pun melakukan program imunisasi COVID-19 bermula Februari yang lalu lah. Sekarang ni dah ramai dah pun telah menerima vaksin. Antara salah seorangnya adalah Pak Nil sendirilah telah menerima dos yang pertama kan. Mungkin Pak Nil boleh berkongsi sedikit pengalaman Pak Nil ketika menerima vaksin tempoh hari. Sebenarnya Pak Nil ni terlewat. Pak Nil dah daftar dengan MySejahtera dah lama. Kalau ikutkan panggilan umum, Pak Nil rasanya fasa yang ketiga. Bila AstraZeneca dikeluarkan, Pak Nil ni terlepas pandang. Pak Nil daftar tengok, alah dah tutup. Pak Nil pilih je lah 20 hari bulan. Anda jadual menunggu. Waiting list lah. Bila tiba hari Pak Nil tu, Pak Nil hanya periksa Pak Nil punya MySejahtera dalam pukul 10 macam tu. Kan Pak Nil tengok, ada soalan. Dia kata, kalau nak panggil untuk suntikan, boleh tak? Dia tanya kat situ. Jadi Pak Nil terus kata, boleh lah. Pak Nil takut dah terlepas dah sebab Pak Nil lambat tengok dah pukul 10. Dalam pukul 11 lebih ada panggilan. Pak Nil jarang jawab panggilan yang Pak Nil tak kenal. Kecuali Ria Pak Nil jawab. Bila Pak Nil jawab, dia kata, boleh tak datang dalam pukul 2.30. Kata, boleh sajalah. Sampai kat sana memang ramai sangat Ria. Pak Nil tabik lah kepada kawan-kawan yang berjaga. Dia sangat lancar. Bayangkan Ria, tempat kita buat anugerah juara lagu tu dah ditukar Ria. Pak Nil masuk dalam, Pak Nil tengok lampu. Mana kerusi-kerusi yang diorang dah sorok ni? Dah tak ada dah. Bila duduk dekat situ, ada pula kawan dengan mungkin juga doktor yang akan bagi penerangan. Dia akan tanya kita punya alergi ke, ada masalah kesihatan apa ke. Dekat situlah kita bagi tahu. Bila dah selesai, dia tu tak panas lagi tempat duduk kita tu. Kita dah berubah dah kerusi. Dah sampai ke tempat cucuk tu, doktor dia ataupun pegawai cucuk Pak Nil panggil, layan semua sama. Pak Nil rasa pegawai cucuk tu pun tak kenal Pak Nil masa dia nak cucuk Pak Nil tu. Banyak berita-berita yang keluar, antaranya kalau kita lihat kan, ada di negeri-negeri seperti di Kelantan, hampir 10,000 orang gagal untuk menghadiri temu janji vaksin. Lepas tu dekat Negeri Sembilan tak silapnya sampai 6,200 orang yang tidak hadir temu janji. Golongan-golongan ini adalah orang yang berusia. Dapat je WhatsApp yang macam Mak Teh lah, Pak Teh tu kan. Satu, kalau kita lihat kenapa mereka tak hadirkan diri, satu mungkin masalah gerakan. Kalau golongan-golongan tua, mereka dah jadi satu ketakutan untuk keluar. Mereka adalah golongan berisiko tinggi. Macam mana kalau mereka pergi ke tempat yang orang ramai? Jadi kita tak boleh salahkan mereka. Kenapa mereka takut nak hadir? Dua, mungkin mereka terpengaruh dengan WhatsApp yang pelbagai. Kadang-kadang jelah bagi mereka itu adalah sumber. Dan lagi satu, mungkin anak-anak tak balik. Anak-anak tak boleh rentas negeri. Jadi sekarang ini seharusnya fikir bagaimana kita di urusan dia ini pergi kepada mereka untuk memberikan suntikan. Jadi masalah itu tidak akan timbul. Mungkin itu adalah satu punca kenapa ramai tak keluar. Dan mungkin juga pengetahuan tak ada pada ayah-ayah, mak-mak, pakcik-pakcik, anti-anti, uncle-uncle. Jangan takut anti, jangan takut uncle untuk dapat suntikan. Kalau takut macam kena demam, kesan sampingan, itu biasa. Dulu kalau kita ambil rubella pun anti demam, sakit-sakit badan itu biasa. Tapi Alhamdulillah Pak Nil tak demam. Pak Nil nak bagi tahu, saya lagi 1 tahun 60 anti. Saya dah hampir masuk ke warga emas juga. Reaksi pada badan orang berbeza-beza. Anti mungkin pekerja ladang yang kuat, exercise, berpeluh. Jadi mungkin anti sihat. Anti adalah orang yang punya masalah kesihatan. Kita ada doktor dekat situ yang akan mengawal selia. Jadi tak perlu runsing. Pak Nil sering kali memberi kesedaran, memberi nasihat-nasihat di IG Pak Nil kan. Jadi mungkin Pak Nil boleh kongsikan sedikit kepada mungkin orang di luar sana yang mungkin kesedaran mereka tentang aplikasi MySejahtera tu kurang. Kalau kita lihat aplikasi ni banyak membantu kan. Setiap hari pun kita boleh bagi tahu tahap kesihatan kita bagaimana. Mungkin Pak
Nel boleh bagi kesedaran lah sikit tentang kepentingan MySejahtera ni. Mungkin ayah ibu tak ada kecanggihan telefon bimbit. Anak-anak ada. Anak-anak tolong bagi tahu ayah ibu. Mungkin ayah ibu tak ada aplikasi MySejahtera. Mereka dapat terima call dan buat call pun dah bagus dah di kampung tu. Anak-anak boleh daftarkan di bawah tanggungan anak-anak. Dan pada waktu yang sama, dekat MySejahtera itu semua ada. Dia update macam-macam kat situ. Vaksin berapa dah masuk, vaksin berapa dah dikeluarkan, jumlah kematian harian, jumlah kes harian pada waktu yang sama. Kalau kita perhatikan dekat MySejahtera itu, dia akan tahu kita pergi mana. Jadi bila dia tengok kita ni agak liar, jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini, dia boleh track. Jadi dia akan letakkan anda dalam golongan yang berisiko tinggi. Dan MySejahtera boleh track awak tinggal dekat mana. Jadi dekat situ dia akan cakap kawasan awak ini adalah dalam radius zon bahaya, zon merah. Sekarang ini MySejahtera dah diupdatekan lagi dengan wanita yang mengandung, wanita yang menyusu. Dia tahu dekat situ. Bila dia tahu, senang untuk dia track dan untuk dia bagi atau tidak suntikan. Kita ni dah ada herd community ke? Pak dia nak bagi tahu, Pak dia bagi cari sekarang ini. Ini adalah komuniti kita. Kalau kata seorang ni ambil, seorang ni ambil, seorang ni ambil vaksin, seorang ni ambil vaksin, yang satu ni degil tak nak ambil atau memang tak boleh ambil. Nampak tak kita boleh lindung? Itu sebabnya yang empat ni kena keluar, kena daftar supaya yang tua, yang sakit, kanak-kanak, yang anti vaksin, yang tak nak ambil ni kita boleh lindung. Inilah dia 80% yang kita nak. Pak ni dah jadi pegawai kerajaan dah bagi tahu. Terakhir, apa yang Pak Nil ingin katakan kepada masyarakat di luar sana lah? Saya pastikan sekarang ni ramai dah ada kesedaran tentang bahayanya COVID-19 ataupun kesedaran tentang vaksin ini sendiri. Jadi mungkin Pak Nil bolehlah orang kata kongsikan sedikit kepada segelintir ni yang mungkin agak berdegil sedikit lah, kesedaran tentang vaksin tu kurang. Dah lah kurang berjalan lagi dekat luar tu, tak ikut SOP dan sebagainya. Kita jadi mata-mata, kita tegur sendiri. Yelah kadang-kadang dah ada gelang colour pink tapi berjalan-jalan juga. Kita tegur atau kita buat laporan polis. Kita jadi mata-mata. Sebab kan kita ada kita je. Dan lagi satu, kita nak cepat. Kita nak keluarkan diri kita, bebaskan diri kita daripada tekanan COVID ini. Tengoklah dekat mana ke dah ada konsert. Walaupun pakai mask, mereka dah boleh pergi konsert sebab rata-rata dah dapat vaksin. Dulu kita bising, kata apalah negara kita lambatlah dapat. Negara maju dah dapat dah. Amerika dah dapat dah. Paris dah dapat dah. Singapura dah dapat dah. Indonesia dah dapat dah. Kita negara kita lambat dah. Ambil hemah dia, be positif. Sekarang ni kita dah nampak dah. Dekat Paris, dekat UK, mereka dah keluar tanpa mask. Jadi kita dah nampak dah. Ini contoh. Kalau mereka gagal, jadi kita boleh bertindak. Nak pergi surau kan, nak pergi masjid kan, kita dah lama tak solat kan, berjemaah kan, kita nak tengok anak kita pergi sekolah kan, kita nak buat kenduri kendara anak kahwin kan. Dah berapa ramai dah kita tengok dalam satu kawasan jenazah diusung. Kita tak mau dah, kita dah cukup dah. Kita nak tengok supaya kita bebaskan diri kita daripada COVID yang melampau. Sekarang ini dah ada varian baru. Kita ikut sajalah pada mereka golongan yang tak mahu tu. Keep it to yourself. Kalau you tak mahu, jangan keluarkan dakwah yang bukan-bukan. Jangan keluarkan rumours yang bukan-bukan. Sekarang dah ada undang-undang mana anda boleh disaman dan mungkin anda boleh dipenjarakan atas alasan membuat berita palsu mengenai suntikan. Terima kasih Pak Nil atas perkongsian pada hari ini yang sangat membantu penonton-penonton di luar sana. Terima kasih. Terima kasih Ria. Pak Nil nak ucap ribuan terima kasih kepada pegawai-pegawai bertugas. Syabas kepada semua frontliners. Siapa frontliners? Sikit aja lagi. Sikit aja lagi. Kita boleh. Sikit je lagi. Besar harapan Datuk Aznil Haji Nawawi, begitu jugalah besarnya harapan seluruh rakyat Malaysia. Bersama kita berganding bahu dalam menempuhi keadaan sukar ini. Sampai di sini, melodi khas COVID-19